Lebih 3 jam bermesyuarat, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan bertindak kunci mulut ketika diasak media sebaik keluar dari Ibu Pejabat PKR petang semalam. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat keluar kira-kira jam 6.15 petang disusuli Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, dalam satu kenyataan, PH berkata mesyuarat tersebut telah menyaksikan perbincangan secara menyeluruh tentang pendirian setiap parti dan menampakkan kemajuan yang amat positif dan proses bagi memuktamadkan segala keputusan akan dibuat dalam masa seminggu. Kenyataan bersama tersebut juga turut ditandatangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dari PKR, Muhammad Sabu Amanah, Lim Guan Eng DAP, Tun Dr. Mahathir Mohamad Bersatu dan Datuk Seri Syafiee Apdal Warisan Sabah. Bagaimanapun, pertemuan itu dikatakan bagi memuktamadkan usaha PH mengambil alih kerajaan yang kini diterajui Perikatan Nasional. Menteri Setiausaha Pakatan Harapan menggesa Jabatan Peguam Negara menjelaskan keputusan melepaskan dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman atas 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Dalam satu kenyataan, PH berkata Peguam Negara perlu memberi penjelasan kerana keputusan itu bakal mencerminkan wajah sebenar pentadbiran negara hari ini. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad dan anggota Parlimen DAP Dr. Ong Kian Ming. Terdahulu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam membebaskan dan melepaskan Tan Sri Musa Aman daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan konsesi balak di Sabah. Kaedah kuarantin di hotel bagi rakyat Malaysia yang baru tiba di tanah air telah menelan perbelanjaan yang amat tinggi. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata perkara itu mendorong kerajaan untuk membenarkan rakyat menjalani kuarantin di rumah masing-masing selepas ujian saringan pertama dilakukan terhadap mereka supaya tiba di Malaysia. Menurutnya, keputusan itu juga disokong dengan jumlah yang positif COVID-19 hanyalah 1%, iaitu bersamaan dengan 554 kes daripada 50,000 rakyat yang pulang dari luar negara. Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham berkata Kementerian Kesihatan Malaysia akan melakukan pemantauan dari masa ke masa dengan menggunakan aplikasi MySejahtera dan gelang tangan atau wristband. Semua sekolah menengah di seluruh negara akan disanitasi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sebelum dibuka. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata langkah itu bagi memastikan semua sekolah berada dalam keadaan bersih dari ancaman COVID-19 sebelum dibuka semula. Bagaimanapun, Ismail berkata pihaknya masih belum dimaklumkan tarikh sekolah akan dibuka secara rasmi dan ia akan bergantung kepada tarikh yang akan diumumkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau berkata pada dasarnya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan membantu KPM membuat sanitasi bagi seluruh bangunan sekolah membabitkan anggota bomba di setiap daerah. Pemain Argentina Paulo Dybala yang masih menunggu pembaharuan kontraknya bersama Juventus mengakui ia adalah sesuatu yang indah jika dapat beraksi bersama gergasi La Liga Barcelona. Pemain berusia 26 tahun itu berkata biarpun menikmati musim yang baik bersama gergasi Serie A itu sebelum ia ditangguhkan akibat pandemik COVID-19 Mac lalu, dia telah pun dikaitkan dengan perpindahan dari Turin sejak tahun lalu. Bagaimanapun, menurut Dybala, dia telah pun membuat keputusan untuk melanjutkan perkhidmatannya bersama Juventus sehingga 2022. Katanya perkara berkenaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Juventus bagi membuat keputusan berhubung lanjutan kontraknya. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.